واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat wajah, kau diam membeku. Ku datang mendekati. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel kami. Minggu ini Abang Kopiah akan menyampaikan sebuah email dari sahabat kami yang bernama Rahim. Bukan nama sebenarnya yang berasal dari Lubuk, Cina, Melaka. Kisah ini dikatakan berlaku pada dirinya kira-kira beberapa tahun yang lepas. Pada ketika itu beliau sedang bertugas sebagai seorang drebar penghantaran beras. Dikatakan dalam emailnya, syarikatnya menerima satu tempahan untuk dihantarkan ke sebuah majlis perkahwinan yang memerlukan beras-beras itu dengan segera. Lokasinya pun agak jauh, dari Melaka ke Bagan Datuk, Perak. Malam semakin menginjak ke angka 1 pagi. Rahim membetulkan kedudukannya di dalam lori. Perjalanan dari Melaka menuju ke Bagan Datuk, Perak, terasa agak panjang berbanding biasa. Angin malam yang sejuk menusuk hingga ke tulang, manakala laluan pesisir pantai Selangor ke Perak itu mula sunyi sepi, hanya bertemankan bunyian cengkerik dan deruman enjin lorinya. Mata Rahim sudah mula berat. Sikit lagi, bisik hati kecilnya. Namun apabila jam di meter digital lorinya menunjukkan tepat pukul 4 pagi, dia tahu dia perlu berhenti untuk berehat dan membasuh muka bagi mengusir rasa mengantuk yang amat sangat. Kebetulan papan tanda menunjukkan dia sedang melintasi kawasan Sabak Bernam. Di tepi jalan dia terpandang sebuah masjid lama yang berdiri gah namun kelihatan begitu klasik. Masjid Lama Pancang Bedena. Suasana di luar perkarangan masjid begitu tenang. Rahim memandu lorinya di bawah sebatang pohon rindang. Namun sebaik sahaja dia mematikan enjin, dia tersentak. Kawasan masjid itu dipenuhi dengan deretan kenderaan lama yang asing pada pandangannya. Malah ada beberapa basikal tua tersandar rapi. Apa yang lebih mengejutkan, ruang dalam masjid itu terang benderang dengan cahaya kekuningan yang lembut. Dari luar, Rahim boleh mendengar suara riuh rendah, seperti suara orang sedang bersembang, berzikir, dan bersiap sedia untuk mendirikan solat. Takkanlah ada kuliah subuh awal sangat macam ni? Pukul 4 pagi baru. Getus Razak hairan. Sambil memegang tuala kecil, Rahim berjalan menuju ke tempat wuduk. Sepanjang jalan, dia berselisih dengan beberapa orang lelaki berbaju jubah putih berserban. Mereka semua tersenyum manis ke arah Rahim, namun ada sesuatu yang aneh. Senyuman mereka terasa terlalu kaku dan wajah mereka kelihatan samar-samar walaupun di bawah sinaran lampu. Selesai mengambil wuduk, Rahim melangkah masuk ke dalam ruang solat utama untuk menunaikan solat sunat. Sebaik melintasi pintu, langkahnya terus terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Masjid itu penuh sesak. Saf-saf dipenuhi dengan jemaah yang berpakaian serba putih. Wangian haruman kasturi yang sangat kuat dan menenangkan menusuk hidungnya. Namun apabila Rahim memandang ke arah lantai, bulu romanya meremang tegak. Mereka yang berada di situ berdiri rapat, tetapi tiada seorang pun yang menjejakkan kaki ke permaidani masjid secara normal. Mereka seolah-olah terapung beberapa inci dari lantai. Wajah mereka kelihatan berseri, namun tidak mempunyai garis wajah yang tajam seperti manusia biasa. Sedang Rahim terpaku dalam ketakutan, seorang lelaki tua berjanggut putih panjang yang memakai jubah hijau mendekatinya. Lelaki itu meletakkan tangannya yang terasa hangat di bahu Rahim. Jangan takut anak muda, kamu tetamu kami yang jauh. Pakcik, ini semua siapa? Kenapa ramai sangat pukul 4 pagi ni? Kami juga hamba Allah. Kami menumpang bersolat di rumahnya sebelum fajar menyingsing. Kami adalah jin muslim yang mendiami kawasan ini. Mendengarkan perkataan jin, lutut Rahim terasa longgar. Namun ketakutan itu anehnya cepat reda
kerana tiada langsung rasa ancaman atau aura jahat yang dirasakannya. Malah, ketenangan yang luar biasa mula meresap ke dalam jiwanya. Kami tidak berniat mengganggu perjalananmu. Solatlah bersama kami atau berehatlah. Tiada bahaya yang akan menimpamu di sini. Sambung lelaki tua itu sambil tersenyum tenang sebelum berjalan kembali mengisi saf hadapan. Rahim menarik nafas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk mengambil tempat di saf paling belakang. Dia menunaikan solat sunat dengan khusyuk, diselubungi suara alunan zikir yang sangat merdu daripada jemaah misteri tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahim tersedar. Launan azan subuh berkumandang dari corong pembesar suara masjid. Dia membuka mata dan memandang sekeliling. Suasana riuh rendah tadi telah hilang sepenuhnya. Ruang masjid kembali sunyi. Hanya ada seorang pakcik orang tempatan yang sedang melaungkan azan di mikrofon. Tiada lagi kelibat ratusan jemaah berjubah putih. Tiada lagi wangian kasturi yang pekat. Semuanya telah kembali ke alam mereka sebelum fajar terbit. Rahim tersenyum sendiri. Dia bangun untuk mengambil wuduk semula bagi menunaikan solat subuh berjemaah yang sebenar. Pengalaman di Masjid Lama Pancang Berdena itu tidak akan dilupakannya. Sebuah peringatan lembut bahawa bumi Allah ini bukan hanya dikongsi oleh manusia dan tidak semua yang misteri itu datang untuk memudaratkan. Selesai solat subuh, Rahim meneruskan perjalanannya menuju ke Bagan Datuk dengan hati yang lapang dan tenang. Pernahkah anda mendengar kisah-kisah mistik di Masjid Lama Sabak Bernam itu? Betulkah ia adalah satu kenyataan ataupun hanya saja permainan mata kerana terlalu penat memandu? Silalah like, komen dan share cerita ini. Hingga ke minggu hadapan saya, Abang Kopiah mengundurkan diri. Assalamualaikum dan selamat malam.